Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, yang dimuliakan pihak Setia untuk seminar serai kebangsaan 2021 untuk kampus IPG, kampus Sultan FX, kampus Datuk Razali, uh, uh, Terengganu, Kuala Terengganu. Okey, jadi pada petang ni saya akan menjelaskan untuk satu artikel saya yang untuk dibentangkan, iaitu berkaitan dengan penilaian pelaksanaan pengajaran guru bahasa Melayu mengintegrasikan kebat berasaskan kurikulum standard sekolah rendah KSR. Okay, kajian ini melibatkan ada beberapa untuk pendetilannya boleh diambil daripada artikel ataupun daripada kertas yang telah kertas kerja yang telah saya hasilkan. Okey, untuk pengenalannya, semesti kurikulum ini bermula pada 2013. Jadi saya maklumlah bahawa kerajaan telah melaksanakan dasar ataupun program pembangunan pendidikan 2013-2025 yang menekankan supaya dibangunkan pelajar ini seorang yang kritis dan kreatif, dan selain daripada itu elemen pedagogi juga ditekankan supaya membentuk pelajar yang cerdas dan kreatif, memenuhilah cabaran abad yang ke-21. Okey, kalau kita lihat ini pengenalan dan seterusnya kita lihat kajian perpustakaan literature, banyaklah literature yang menekankan tentang elemen penilaian, apa yang berlaku dalam proses pengajaran dan apa yang perlu guru laksanakan untuk kebat ini. Banyaklah perkara, dia tidak hanya berkisar kepada penilaian sahaja. Proses-proses itu bermula daripada awal lagi, daripada pedagoginya, dari segi kurikulumnya, dari segi proses pelaksanaannya, dari segi bahan BBM-nya, dari segi pentafsirannya. Banyaklah elemen yang digunakan pakai dalam pelaksanaan kebat ataupun pelaksanaan KSR yang menggunakan elemen kebat, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, kalau kita lihat keseluruhan kalau lihat penyataan masalah ni, terdapat lebih kurang 40%, at least 40% lah, menunjukkan bahawa masih ramai para pelajar yang tidak melaksanakan proses kebat ataupun proses pembelajaran yang menjurus kepada elemen kebat. Jadi bila berlaku sedemikian, maka hasrat yang telah ditetapkan mungkin sukar untuk dicapai. Jadi pentingnya untuk memastikan elemen-elemen kebat ini dilaksanakan dan ia dapat memberi kebaikan ataupun memberi peningkatan dalam proses pembelajaran pelajar itu sendiri kan. Okey, jadi kalau kita lihat banyaklah television manila card, lembaran kerja dan aktiviti-aktiviti yang digunakan oleh guru, namun masih ada ruang untuk menambah baiklah. Okey, jadi kalau kita lihat penyataan masalah ni masih wujud guru-guru yang dalam peratusan yang masih rendah, maksudnya kurang untuk menilai menggunakan elemen kebat. Mungkinlah kemungkinan ada perkara-perkara lain yang menghalang kepada untuk guru-guru melaksanakan kebat di dalam bilik darjah. Okey, kalau kita lihat ada 3 elemen utama objektifnya, iaitu perancangan, kandungan dan proses penilaian untuk kita lihat khususnya dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, kalau kita lihat ada 3 isi utamanya. Yang pertamanya dalam perancangan, yang keduanya kandungan penilaian, yang ketiganya proses penilaian.
Okey, kajian ini hanya menggunakan secara deskriptif dan tidak melibatkan generalisasi lah, sebab dia tidak menggunakan inferensi. Jadi ada 3 seperti yang telah dinyatakan berdasarkan literature, menunjukkan 3 elemen utama yang ditekankan. Yang pertamanya elemen perancangan, yang keduanya kandungan, yang ketiga adalah proses. Okey, ia melibatkan lebih kurang 400 guru yang melibatkan negeri Perak, dan daripada tersebut 3,000 orang guru lah kalau ikut populasinya keseluruhan. Maka dikecilkan ataupun mengikut disampelkan mengikut Craigie dan Morgan lebih kurang 402 lah yang terlibat. Dan ini juga boleh dilaksanakan secara inferensi, ANOVA ke t-test ke, tapi untuk kajian ini saya lebih menumpukan kepada secara deskriptif lah. Kalau kita lihat ada 3 dari segi demografinya, 3 elemen utama. Pertamanya 4, iaitu jantina, kelayakan akademik, umur dan pengalaman mengajar. Okay. Okay, kalau kita lihat dapatan daripada proses instrumen itu telah disahkan melalui dan kesahan dan kebolehpercayaan, melibatkan penggunaan pengesahan daripada pakar dan menggunakan nilai al-Bafurfa, dan menunjukkan keseluruhan instrumen yang digunakan adalah boleh digunakan berdasarkan dapatan ataupun nilai yang telah diperolehi. Okey, kalau kita lihat ini dapatan daripada demografi, menunjukkan 146 lelaki, 20 guru perempuan, dalam diploma kurang 3 tahun, 14% itu adalah dapatan-dapatan yang telah diperolehi lah daripada proses kajian ataupun proses pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Dan hasil daripada itu kita lihat ada dapatan dibahagikan kepada 3 utamanya. Dari segi perancangan, menampakkan pelaksanaannya adalah sederhana tinggi. Sebenarnya kalau lihat kandungan pun pelaksanaannya adalah tinggi, sederhana tinggi lah, ketika sederhana tinggi, dan tapi puratanya adalah silap tu. Sebenarnya dia berada dalam keadaan sederhana tinggi, dia tidak bukan 4 dalam 4-3 tu, dalam lingkungan 3-9, saya tersilap masukkan, tapi dalam artikel yang sebenar itu adalah keputusan yang baik, tapi dia bukanlah dapatan yang tinggi, tapi adalah sederhana tinggi. Okey, kalau kita lihat akhirnya dapatan telah menunjukkan penerapan perancangan kebat sebenarnya berlaku dalam pengajaran guru bahasa Melayu. Namun penambahbaikan perlulah seperti kepulauan kapasitas interaksi, banyaklah penilaian yang boleh dilaksanakan untuk tambah baik. Sebenarnya perancangan yang lebih jelas. Sebenarnya kita mesti ada perbincangan untuk memastikan penilaian yang dilaksanakan itu adalah seiring dengan apa yang telah ditetapkan dalam proses permulaan pengajaran. Maksudnya sebelum pengajaran bermula, guru akan merancang, dan kalau kita lihat ia akan menghasilkan proses PDP yang berkesan dan akan memastikan ia dapat meliputi keseluruhan pengajaran yang telah dilaksanakan. Okey, jadi itu sedikit berkaitan dengan pembentangan saya pada seminar ni. Okey, jadi untuk perinciannya ada dalam artikel yang telah saya sertakan, dan terima kasih kepada pihak Urustia yang sudi untuk ataupun yang bersedia untuk meneliti artikel yang telah saya hasilkan dan juga pembentangan video pada hari ini. Moga-moga ia menjadi sesuatu yang bermanfaat lah untuk semua, daripada yang atasan, iaitu daripada KPM, IPG, IPTA, IPT dan seterusnya. Yang paling pentingnya kepada stakeholder yang paling utama ialah para pelajar itu sendiri. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.